Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk menyambung kembali pembacaan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan kita masih lagi pada bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi. Termasuk pada hadis yang ke-145, qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu awil udmu al khal. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk atau lauk pauk ialah cuka. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, bahawa Nabi SAW itu ketika mana hanya ada lauk cuka di rumahnya, maka Nabi akan memuji cuka. Tapi kalau ada makanan selain daripada cuka, yakni lauk lah yang dijadikan sebagai penyedap rasa, maka Nabi SAW akan memuji makanan tersebut. Jadinya pujian Nabi terhadap cuka itu bukanlah menunjukkan kepada cuka itu mempunyai cuka itu lebih daripada makanan yang lain. Tapi Nabi SAW itu memujinya disebabkan cuka itu sahaja yang ada di rumah baginda Nabi pada ketika itu. Sebab itu Nabi SAW memuji cuka dengan mengatakan sebaik-baik makanan adalah cuka. Okay, seterusnya hadis yang ke-146. Dan hadis yang ke-146 ni nak bagi tahu kita bahawa Nabi SAW pernah juga untuk makan ataupun menikmati daging ayam. Hadis yang ke-146, an Zahdam al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fa'utiya bilahmi dajaj fatanaha rajulun minal qaum faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Maksudnya diriwayatkan daripada Zahdam al-Jarmi, beliau menceritakan kami bersama Abu Musa al-Ash'ari. Kata Zahdam, dia kata kami bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan salah seorang sahabat Nabi. Dibawa kepadanya daging ayam. Tiba-tiba seorang lelaki daripada satu kaum telah meminggirkan diri, yakni dia tidak mahu menikmati daging ayam tersebut. Maka Abu Musa pun bertanya kepada lelaki yang tidak mahu makan daging ayam tersebut, apa yang tidak kena dengan kamu ini? Kata Abu Musa. Kemudian lelaki tersebut menjawab, saya telah melihat binatang tersebut makan sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah bahawa aku tidak akan memakannya. Kemudian Abu Musa pun berkata kepadanya, lepas daripada lelaki tersebut menjawab pertanyaan Abu Musa, dan Abu Musa pun bagi tahu dekat dia, hampirilah dan makanlah, kerana sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam.
Dan hadis ni nak bagi tahu kita bahawa antara makanan yang Nabi SAW pernah nikmati ataupun pernah makan lauk pauk daripada itu adalah daripada daging ayam. Daging ayam juga merupakan salah satu lauk pauk yang pernah dimakan oleh Nabi. Selain itu, hadis ini turut menyentuh tentang sumpah mengenai daging haiwan ternakan yang memakan najis. Seperti mana yang disebutkan oleh seorang lelaki yang dia kata dia melihat ayam tersebut memakan najis, maka dia bersumpah dia tidak akan makan daging ayam tersebut. Dan kemudiannya kata Abu Musa bagi tahu dia dan menegaskan kepadanya, kata Abu Musa, makanlah kerana Nabi SAW sendiri pernah memakannya, yakni pernah memakan daging ayam. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bacakan tadi berkenaan dengan Nabi SAW pernah memakan daging ayam adalah yang pertamanya keharusan makan daging ayam kerana pernah dimakan oleh Nabi. Maka boleh untuk kita itu mencontohi Nabi dengan Nabi SAW itu pernah memakan daging ayam. Jadinya kita harus untuk memakan daging ayam untuk sebagai ikutan untuk mengikuti Nabi lah. Dan yang keduanya, daripada hadis ini kita dapat mengetahui hukum memakan daging binatang ternakan yang memakan najis atau diberi makan najis. Kemudian kita melihat daripada pandangan Abu Musa al-Ash'ari, katanya daging ini masih halal dinikmati. Jadinya kalau andai walaupun haiwan peliharaan kita itu makan najis dan sebagainya, ianya masih halal untuk dimakan. Contohnya macam ayam. Ayam, dia nampak ayam tu makan najis, maka ayam itu masih halal untuk kita makan. Masih halal untuk dinikmati. Namun perkara ini menjadi pertikaian lah di antara kalangan ulama, kerana ada hadis yang melarang menikmatinya. Ada juga hadis yang melarang untuk kita makan haiwan ternakan, ayam ke, kambing ke, lembu ke, yang binatang halal dimakan. Dan apabila haiwan ternakan tersebut memakan ataupun menikmati makan najis, maka dilarang untuk kita memakan haiwan ternakan tersebut. Nah, itu nanti kita akan terangkanlah pada penghujung bab ini. Nanti akan ada info-info tambahan daripada bab fiqahnya. Nanti kita akan baca dan kita akan terangkan serba sedikit, insya-Allah. Dan yang ketiganya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah kita juga dapat melihat dalam hadis ini hukum bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang harus, sebagaimana lelaki tadi bersumpah tidak mahu makan daging ayam. Makanya kita dapat lihat dalam hadis ni sumpah terhadap perkara yang harus, dan makan adalah perkara yang harus. Dan seperti mana yang kita lihat lelaki dalam hadis ni, dia kata dia bersumpah tidak akan memakan daging ayam disebabkan dia nampak ayam tersebut makan najis. Jadinya dia bersumpah untuk tidak makan. Jadinya menurut ulama, sumpahnya sah, dan jika dia melanggar sumpahnya maka wajib membayar kafarah sumpah. Jadi sumpah yang dia buat itu adalah sumpah yang sah. Kalau dia melanggar sumpah tersebut, dia wajib membayar kafarah terhadap sumpah yang dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasai ada menceritakan bahawa Abu Musa memerintahkan lelaki tersebut agar membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah sumpah. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, diceritakan bahawa Abu Musa perintahkan kepada lelaki tersebut untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah sumpah. Nanti juga huraian berkenaan dengan tentang sumpah ini juga akan diterangkan pada hujung bab nantilah, insya-Allah. Okey, kemudiannya antara lauk pauk yang dinikmati oleh Nabi SAW adalah makanan daripada daging burung. Hadis yang ke-147. Ani Ibrahim bin Umar Umar bin Safinah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara
lahma hubara. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah, daripada bapanya, yakni bapa kepada Ibrahim, yakni Umar bin Safinah. Dan kemudiannya Umar bin Safinah meriwayatkan daripada datuknya, yakni Safinah. Dan kemudiannya daripada datuknya, yakni Safinah lah, datuk kepada Ibrahim, Safinah radhiyallahu anhu, yang menceritakan, aku pernah makan bersama Rasulullah SAW daging hubara, yakni sejenis burung, daripada sejenis burung. Jadinya hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang daging burung hubara yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Hubara ini adalah sejenis burung yang berleher panjang, paruhnya juga panjang, warnanya seperti abu. Warna burung tersebut seperti abu. Terbangnya kuat dan dagingnya sederhana antara daging ayam dan daging itik. Dagingnya dia tidak macam daging ayam dan juga tidak semacam daging itik. Di antara pertengahan daging ayam dan juga daging itik. Tu. Jadinya pengajaran daripada hadis berkenaan dengan Nabi SAW pernah makan daging khubarok ataupun daging daripada sejenis burung lah, tidak dipastikan burung apa. Jadinya yang pertamanya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah keharusan menikmati daging burung khubarok kerana pernah dimakan oleh Nabi SAW, dan makanya dibolehkan untuk memakan daging burung khubarok. Nantinya hukum yang lebih menyeluruh tentang daging burung akan dihuraikan di dalam bahagian fiqh nantilah. Nanti ada juga di akhir bab ini akan ada info tambahan dan juga bab-bab berkenaan dengan fiqh untuk kita lebih faham bagaimanakah apa itu daging burung, daging ayam dan sebagainya. Nanti kita akan lihat pada hujung bab nanti. Masih lagi panjang lagi lah, masih banyak lagi hadis-hadis di dalam bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi. InsyaAllah lagi dalam 3 ataupun 4 siri kita akan habis insyaAllah. Jadi setakat itu saja perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.